Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Terima kasih dan selamat datang diucapkan kepada anda semua yang sudi singgah di channel UF Vlogs yang masih kecil ini. Berharap agar korang semua dilimpahkan rezeki yang bertambah serta melimpah ruah. Tapi sebelum itu, pastikan anda jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas video yang menarik dari UF Vlogs ini. Jadi, pada hari ini, UF Vlogs ingin kongsikan kepada anda semua mengenai butiran-butiran yang perlu ada dalam laporan polis yang hendak kita buat. Bukan bila benarkan untuk buat draft laporan polis ni, kita boleh hendak meletakkan apa je dalam sistem laporan polis ni Jadi ada butiran-butiran yang penting saja yang boleh dimasukkan ke dalam laporan polis ini. Jadi oleh itu, kepada anda semua yang menonton di video ini, pastikan menonton sehingga habis supaya anda tidak terlepas maklumat-maklumat yang penting dalam perkara-perkara yang ingin UF Vlog sampaikan kepada anda semua. Jadi, ada beberapa butiran-butiran yang perlu ada untuk buat laporan polis untuk pengetahuan semua jadi antaranya ialah pertama, masa. Masa kejadian tu penting. Yang kedua, tarikh kejadian, bila itu. Jadi, yang ketiga, lokasi di mana tempat kejadian yang berlaku tu. Okey. Yang keempat, kesalahan yang berlaku ataupun kejadian yang berlaku. Jadi pastikanlah ringkas dan padat, okey. Kelima, butir-butir peribadi suspek ataupun butiran barang-barang yang tercicir lah. Okey. Yang keenam, tanda tangan pengadu. Yang ni wajib. Kalau korang tak tanda tangan lepas buat report, akan menjadi satu kesalahan lah. Okey. Dan yang ketujuh, peruntukan undang-undang. 8, kuasa undang-undang. Yang ni untuk apa? Untuk pegawai polis punya report lah. Dia orang buat pemeriksaan. Okey. Yang penting untuk pertama hingga yang keenam tu korang kena ambil tahu. Okey. Dan pastikan laporan ni dibuat dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris saja Lain-lain bahasa tak boleh. Korang nak letak bahasa Wakanda ke, bahasa apa? Afrika ke, tak boleh. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Okey, kita teruskan Tapi sebelum tu, sebelum DF terlupa, pastikan laporan polis ni tepat dan padat. Kalau tak tahu, boleh rujuklah dengan pegawai polis yang typekan laporan polis anda tu. Apa yang perlu dan apa yang tak perlu. Contoh report kehilangan dompet. Jadi sekilas lalulah UF Vlogs ingin kongsikan. Jadi antara contoh yang perlu korang isi kalau contoh hilang dompet ni. Jadi biasalah dalam dompet tu korang ada macam-macam barang tu kan. Ada IC, ada kad kenalan, lesen, macam tu lah. Okay. Jadi antara contoh ayat yang UF Vlogs ingin bagi tahu, ada bunyi dia begini. Pada 27 September 2021, jam lebih kurang 10 pagi, semasa saya sedang berada di pasar pagi. Letaklah lokasi dekat mana kan, nyatakan pasar pagi kat mana. And then dapati dompet milik saya telah tiada dalam simpanan. Puas mencari, tidak menjumpai. Saya syaki dompet tersebut telah tercicir. Di dalam dompet saya terdapat beberapa dokumen penting seperti kad pengenalan. Korang kena nyatakanlah nombor kad kenalan berapa. Lepas tu kad bank. Jadi korang kena letak kat situ nombor akaun korang lah. Dengan nombor kad tu kalau ingat lah dekat depan tu kan. And then lesen memandu. Kemudian wang simpanan. Nyatakanlah anggaran berapa yang korang ingat lah dalam dompet korang tu berapa ringgit. Kan? Okay. Jadi seterusnya ayat dia. Jadi saya datang ke balai polis buat laporan polis untuk rujukan pihak bank, JPN, JPJ bagi mendapatkan salinan dokumen yang baru serta bimbang sekiranya dokumen yang hilang tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Tapi sebelum UF Vlogs lupa kalau korang buat report pasal apa? Hilang kad kenalan, jangan korang anggap bila korang dah hilang kad kenalan ataupun kad kenalan kena curi, korang boleh terlepas daripada bayaran yang dikenakan oleh JPN lah. Sebab kalau hilang, tercicir, korang akan dicas sebagai cuai. Korang kena ingat tu. Lepas tu, dekat akhir laporan tu korang mesti letak sekian laporan saya. Okay. Itu dia. Jadi macam biasalah kalau kad kenalan korang kena rujuk dekat JPN lah. And then kat bank korang kena rujuk kat bank.
And then contoh macam apa, lesen mandu, korang kena rujuk dengan JPJ lah. Jadi lepas korang dah buat report tu, korang kena beli salinan report. And then contoh kalau tiga tempat ni korang nak rujuk ni, korang kena ambil 3 salinan lah kan. 3 salinan report, and then bawa lah pergi ke jabatan-jabatan yang perlu tu. Okay. Jadi ni untuk dalam sistem laporan polis 41 Jadi manakala untuk buat laporan polis kurungan polis 55 pula, butiran yang perlu ada ialah pertama, tulis nama. Korang kena tulis nama lah. Kalau macam polis polis 41 tadi tu, kalau korang bagi nombor IC nanti dah tertera lah dekat sistem report polis kan. Dekat komputer tu dah keluar siap-siap lah. Lepas tulis nama, pastikan nama tu tepat dalam IC. Jangan kau ambil nama singkatan pula, nama manja ke nama apa ke, tak ada. Pastikan tepat dalam nombor IC. Okay, jadi tulis kedua, tulis nombor kad pengenalan lepas nama tu. And then yang ketiga, isikan butir-butir lain dalam borang berkenaan, iaitu jantina, umur, keturunan, bahasa. Yang keempat pula, pekerjaan letakkan. Lepas tu tempat tinggal kat mana. Lepas tu tulis nombor telefon kalau ada. Okay, mesti semua ada nombor telefon kan? Takkan tak ada. Okay, yang kelima, gunakan bahasa yang mudah dan tepat semasa menulis laporan lah. Yang keenam, tulis dengan terang, jelas dan boleh dibaca. Jangan buat macam tulisan doktor. Okay, jadi tak salah kan, nak condemn apa kan, lantak lah. Tapi kalau dah letak tulisan doktor, siapa yang nak faham tak? Korang fikir-fikirkan lah kan sendiri. And then tanda tangan pengadu yang ditulis mesti ditanda tangan kalau tak menjadi satu kesalahan, macam yang UF Log cakap tadi lah. And then tulis pengaduan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Dalam bahasa-bahasa lain tak dibenarkan. Korang nak letak bahasa Wakanda ke Afrika ke, tak boleh lah. Kan, kau nak letak dalam logat Negeri Sembilan kau, logat negeri lain ke, Kelantan ke, tak boleh lah. Tepat lah kan. Bahasa Melayu yang betul-betul kau belajar kat sekolah tu. Janganlah kau letak logat pula, lain pula jadinya kan. Lepas tu pengadu berhak mendapat salinan report yang disahkan oleh ketua polis daerah. Jadi ada beberapa charge lah, RM3 ke RM4 macam tu. Jadi fakta-fakta yang korang perlu ada dalam report tu jadi apa dia? Sesuatu pengaduan hendaklah padat dan lengkap. Jadi di antara fakta-fakta penting yang diperlukan ialah, pertama, apa? Dalam bahasa Inggeris, what? Kes ataupun kejadian yang hendak dilaporkan. Misalnya kecurian, pembunuhan dan sebagainya lah. Yang kedua, bila? When? Dalam bahasa Inggeris, London. Okey, nyatakan tarikh, masa berlaku kejadian tu lah. Yang ketiga, di mana? Where? Dalam bahasa Inggeris dia kan. Nyatakan tempat, lokasi berlakunya kejadian. Letaklah nama tempat, nama jalan, nama bandar, nama kampung, nombor rumah, pejadah, semua tu. Yang keempat, siapa? Who? Dalam bahasa Inggeris dia. Nyatakan butir-butir orang yang terlibat atau disyaki sekiranya ada saksi yang melihat dan sebagainya lah. Adakah mereka dikenali ataupun tak? Logat seperti pintal lah lidah kan. Okay, yang kelima, bagaimana? How? Nyatakan cara ataupun bagaimana kes tu berlaku, cara jenayah tu dilakukan. Misalnya bagaimana cara pencuri tu masuk rumah, panjat pagar ke, potong pagar ke, gitulah. Jadi yang keenam, akibat. Akibat lah, letaklah kerosakan apa. Contoh macam pagar kena potong, tulis tu. Lepas tu kerugian, letaklah kerugian. Kecederaan kalau ada, letaklah anggaran lah, harga dia, kos ke anggaran. Kalau tak tahu tepat tu, letak anggaran. Okay, jadi ni untuk yang report polis dalam kurungan polis 55 Okay, untuk sistem laporan polis online pula yang baru baru tak baru jugalah kan. Yang pertama, korang kena masuk lah ke dalam Google Chrome tu, korang type e-reporting
uf.rmp.gov.my. Yang mana kalau belum daftar, pastikan daftar dulu ya. Kalau korang tak daftar, tak dapat lah masuk. Lepas daftar, korang dah selesai, korang dah daftar selesai, korang bolehlah mula akses laman e-reporting dengan memasukkan nombor kad pengenalan dan keterlaluan yang tepat. Janganlah keterlaluan yang tak diingat. Okey, lepas tu satu kotak dialog akan dipaparkan seperti di Rajah yang memerlukan anda untuk menanda pada dua kotak. Ia adalah sebagai pengesahan bahawa anda adalah berumur 18 tahun dan ke atas, serta laporan yang akan korang buat tak melibatkan unsur jenayah. Selepas tu klik pada butang sambung. Ingat laporan polis yang e-reporting ni hanya bukan untuk kes jenayah. Lain-lain kes jenayah. Kalau kes jenayah kau kena datang ke balai lah. Macam tu. Okey, kemudian satu lagi kotak dialog pilihan terpapar sebelum korang boleh membuat laporan polis. Jadi pilihan ni korang tak boleh tanda pada salah satu pilihan dalam kotak merah seperti yang ditanda pada Rajah tersebutlah. Ini kerana pilihan kotak tu melibatkan laporan berunsur jenayah atau memerlukan siasatan lanjut oleh polis. Jadi portal e-reporting ni hanya membenarkan laporan yang bukan berunsurkan jenayah atau tidak memerlukan siasatan lanjut oleh polis. Contoh report dia hilang atau tercicir kad pengenalan, lesen memandu, pasport, kad kredit, kad ATM, hilang telefon bimbit, komputer riba, cukai jalan dan kes pembantu rumah lari dari majikan. Kalau ada contoh-contoh yang korang terlibat dalam kejadian tu, korang bolehlah guna untuk e-reporting ni. Jadi lepas selesai tanda bahagian ni, klik pada butang OK. Selesai menjawab dan tanda soalan-soalan awal tu, barulah korang dapat akses laman utama portal e-reporting. Laman muka pertama e-reporting memaparkan butiran peribadi, iaitu maklumat peribadi korang yang telah dimasukkan semasa korang mendaftar. Untuk memulakan laporan ini, klik pada butang seterusnya. Butang seterusnya akan bawa korang ke laman muka butiran kejadian lah. Di sini korang boleh memasukkan butiran lokasi kejadian, termasuklah lokasi, masa, tarikh yang korang percaya berlaku keciciran, kat mana kan, kat pengenalan ke, lesen mandu ke. Jadi untuk makluman korang semua, sistem e-reporting ni hanya menyokong lokasi di kawasan balai polis tertentu sahaja. Bermakna kes-kes yang berlaku di luar kawasan tersebut tak boleh dibuat menerusi portal e-reporting ni lah. Hanya kawasan-kawasan tertentu je. Kalau korang tak tahu kat mana yang boleh dibuat, korang bolehlah rujuk dan semak dekat sistem e-reporting untuk ketahui lebih lanjut. Jadi itu antara beberapa perkongsian yang ingin UF Vlogs kongsikan kepada anda semua. Sebab kita perlu tahu butiran-butiran yang perlu ada untuk buat laporan polis ni. Jangan main hantam macam itu kan. Namun ini merupakan apa yang UF Vlogs tahu mengenai serba sedikit mengenai undang-undang yang sudah ditapis dan boleh dikongsikan kepada orang ramai. Jika ada terdapat kesilapan, UF Vlogs ingin mohon ampun dan maaf lah, kerana UF Vlogs juga merupakan manusia biasa. Jadi ilmu yang baik ni korang boleh share lah kepada kawan-kawan korang, keluarga korang, adik-beradik korang, awek ke, power ke, korang kongsikan lah semua video ni sebab berguna. Okay, tapi sebelum tu pastikan korang jangan lupalah untuk klik butang subscribe dan tekan butang loceng di bawah bagi memastikan anda tidak terlepas video-video yang menarik yang UF Vlogs ingin kongsikan. Dan yang paling penting, jangan skip iklan tolonglah bantu aku. Okay, jangan skip iklan. Jadi sampai kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaz.